Semua, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam siri yang ketiga pada malam ini. Siri yang ketiga pada malam ini untuk persediaan pembukaan sekolah, kita fokus pada ERPS. Terlebih dahulu kita fokus pada ERPS. Jadi bagi sekolah-sekolah yang baru, sekolah-sekolah yang baru nak mula, yang baru nak berhijrah, yang baru nak bertransformasi, boleh ikut kita punya kelas. Dan bagi sekolah-sekolah yang telah pakai, mungkin nak refresh balik, okey. Mungkin juga ada admin-admin yang baru, guru-guru yang baru nak pertingkatkan lagi kemahiran, boleh juga join. Dan peluang ini juga boleh diguna kepada cikgu-cikgu yang mungkin dah pakai ataupun akan pakai dan berpeluang untuk menyedut bahan-bahan dan juga ilmu-ilmu yang akan disampaikan. Okey, pendek kata boleh belajar melalui platform EDD ini untuk menjadi presenter lah, untuk menjadi presenter ataupun pembentang, penceramah, penceramah, untuk jadi penceramah. Kerana kita menyediakan bahan-bahan dah yang kiranya hampir hampir lengkap lah, hampir lengkap untuk cikgu-cikgu guna bahan-bahan kita dan ajar di tempat-tempat yang lain. Ambil bahan-bahan yang kita share, cikgu pergi ajar ataupun cikgu guna dan pergi ajar di tempat-tempat lain, di sekolah-sekolah lain ataupun di sekolah sendiri lah, tak ada masalah lah. Untuk buat ladap dan sebagainya. Kita nak meramaikan lagi cikgu-cikgu di Malaysia ni yang ada kemahiran dan boleh mengajar orang lain. Bukan sekadar tahu tapi ajar juga orang lain. Itu matlamat kita lah. Jadi kita harap usaha yang kita buat di IDD ni dengan promosi pada tiap-tiap malam akan melahirkan lebih banyak jurulatih yang barulah yang boleh mencukil bakat dan idea untuk memperkembangkan pelbagai jenis kemahiran ataupun inovasi yang memudahkan kerja-kerja kita lah. Bukan saja ERPS ataupun apa-apa saja khususnya yang berkaitan dengan benda-benda yang online ataupun yang paperless lah. Sistem-sistem yang mudah, yang murah, yang percuma dan yang mesra, mesra alam sekitar. Okey, saya nak berkomunikasi dengan satu ataupun dua orang cikgu supaya saya tidak kesunyian pada malam ini. Siapa yang suara-suara emas, suara-suara lunak tu boleh berkomunikasi dengan saya. Saya akan tanya respon supaya apa yang saya sampaikan, saya tunjukkan ini sampai ke udara lah. Takut bercakap seorang diri, risau juga. Tak ada respon. Ada dengar alhamdulillah. Okey ya. Jadi sekali-sekala saya minta respon melalui suara lah. Chat pun saya ada tengok juga. Takut-takut saya yang terputus hubungan. Almaklumlah saya pun duduk sini seorang diri. Tidak ada member yang teman kat sini jadi tak pastilah. Kadang-kadang bila kita online ini ada aja masalah-masalah teknikal terputus dan sebagainya. Okey, saya tak pasti dalam ramai-ramai ni mungkin ada yang pertama kali, ada yang kedua kali, ada yang ketiga kali. Apapun saya harap tujuan cikgu berada di dalam kelas ini adalah tujuan yang baik untuk sama-sama belajar dan berkongsi lah. Saya bukan kata nak mengajar cikgu juga sebenarnya, kita nak kongsi saja. Kita ada sedikit ilmu, cikgu ada sedikit ilmu. Kita pakat-pakat share lah dan apa yang saya nak tunjukkan ini bukan katanya semuanya adalah benar dan betul belaka. Cikgu nilai semula. Kalau rasa sesuai boleh diguna-guna. Okey. Sebelum saya share skrin ataupun teruskan kepada kelas yang ketiga pada malam ini, mungkin saya akan sentuh sedikit kelas saya yang pertama dan yang kedua hari itulah supaya dia ada sedikit kesinambungan. Orang kata apa, ambil sikit yang lama tu, tarik-tarik supaya dia tidak terputus lah. Okey, saya share skrin dulu. Cikgu-cikgu boleh guna ruang ini untuk bertanya juga, tidak ada masalah. Saya akan tengok ruangan chat sekali-sekala lah. Okey, harap semua sihat-sihat malam ni ya. Internet okey, cuaca pun okey.
Saya share saya punya skrin komputer. Cikgu-cikgu boleh nampak skrin komputer saya? Nampak. Alright. Okey, sebelum tu saya ada iklan daripada kementerian. Okey, ini yang pertama. Panas ni. Baru keluar 6 hari bulan. Bukan sakit lagi Iaitu kebenaran untuk cikgu-cikgu yang ada anak-anak ataupun cikgu-cikgu yang sekolahnya ada asrama. Ini surat daripada kementerian ni, Pejabat Timbalan Ketua Pengarah yang memaklumkan bahawa bagi mengawal kesesakan semasa pendaftaran murid asrama, KPM memberi ruang kepada ibu bapa menghantar anak-anak balik ke asrama dalam tempoh yang bersesuaian. Membenarkan ibu bapa menghantar anak-anak mulai 16 Januari. Ini surat yang terbaru lah yang dikeluarkan pada hari ini. Ini bagi sekolah berasrama ataupun cikgu yang ada anak-anak di asrama. Sama-samalah kita doa agar cikgu dan murid diselamatkan daripada COVID-19 ini, yang mana pada 20 hari bulan ini semua cikgu dan semua murid yang sepatutnya bersekolah itu akan bersekolah. Okey. Jadi kita ada beberapa hari lagi untuk buat persediaan COVID ini. Okey, ini iklan saja. Berita yang baru kita terima. Seterusnya kita terus pergi kepada Google Drive. Okey, terus pergi kepada Google Drive kita. Saya nak tunjuk bahan dulu. Okey. Okey, saya tunjukkan slide yang saya guna tiap malam ni. Okey, malam pertama saya dah tunjuk, malam kedua hari tu pun tunjuk, ini malam ketiga saya tunjuk lagi. Jadi kita fokus pada malam ini ialah berkaitan dengan saya tunjuk yang ni dululah. Okey, carta alih. Okey, carta alih tentang penggunaan Mobile School Information Management System ini. Yang pertama, perlu ada admin ataupun penyelaras yang akan bina dan jaga sistem ini. Jadi di sekolah perlu ada sekurang-kurangnya seorang ataupun 2 orang ataupun 3 orang lah. Paling kurang seorang. Tapi jangan terlalu ramai sampai semua orang nak jadi admin. Nanti tak ada orang nak jadi peserta pula. Nak jadi pengguna dia. Jadi sekolah perlu lantik. Kalau kata di sekolah itu belum ada, cikgu lantik diri sendiri. Jumpa dengan pengetua besar, cikgu saya nak jadi admin, saya nak buat sistem dekat sekolah. Tak payah bayar gaji lebih-lebih lah. Cukup bagi APC tiap-tiap tahun sudah. Tak perlu nak minta surat-surat lantikan. Offer diri. Jadi orang pertama dekat sekolah. Okay? Bagi ataupun buat inovasi dekat sekolah. Saya rasa pasti guru besar dan pengetua, pemimpin sekolah sukalah. Kecuali dia memang tak suka cikgu buat apa pun memang dia tak suka. Kemudian dapatkan data. Data yang kita perlu ialah email, nama guru dan nombor IC guru. Yang itu kita akan gunakan dan beri kepada guru-guru nanti untuk akses masuk ke dalam sistem kita. Kerana sistem kita ini adalah sistem tertutup, bukannya terbuka. Kalau terbuka habis mak bapak guna masuk, murid guna masuk tengok. Ini adalah sistem tertutup. Kalau nak buat yang terbuka tu boleh buat dalam bentuk blog site. Yang tu pun boleh log melalui ID dan password juga. Sebab contoh bila kita bina IRPN ni untuk kita dan orang-orang tertentu aja, budak ataupun mak bapak tak payah nak tengok IRPN kita, tak ada guna pun dia nak tengok tu. Kemudian sudah ada email, sudah ada admin, membuat kerangka. Saya ingat malam tadi saya dah tunjuk sikit macam mana kita nak bina kerangka yang mudah menggunakan konsep folder di dalam Google Drive. Okey, lepas itu kita sharing kepada AJK, pemimpin-pemimpin, pentadbir, bidang-bidang, sub-sub bidang yang ada di sekolah kita lah. Benda yang kita patut sharing kepada siapa. Kalau benda itu di bawah HEM, kita sharing kepada HEM. Kalau benda itu di bawah KOKO, kita sharing pada KOKO. Kita pembina sistem. Nanti bila kita dah share, sistem itu akan digunakan lagi oleh orang-orang yang kita bagi akses. Dia akan panjangkan lagi. Kita hanya buat kerangka saja. Tetapi isi-isi yang ada dalam kerangka itu dibuat oleh orang-orang yang bertanggungjawab. Contoh kita buat kerangka
ham. Kita bukan fikir ham, kita pun tak ada maklumat yang detail, file-file apa yang perlu ada dalam ham. Jadi kita buat saja folder ham, lepas tu kita share kepada PKHAM. Bila PKHAM terima, dia tahulah PKHAM, oh PKHAM patut ada file beasiswa, patut ada file buku teks, patut ada file kantin. Dan isi-isi kandungan yang ada di dalam file itu sudah semestinya sudah ada di dalam komputer dia. Jadi dia masukkan saja di dalam sistem yang kita bina dan di-share lagi kepada guru-guru. Kalau dia buat kantin, folder kantin, dia share lagi kepada AJK kantin. Jadi dia berantai gitu. Kita hanya mencetus idea saja. Kemudian kita pass kepada orang kedua nanti dia akan sambungkan lagi kepada pengguna selepasnya. Untuk di sekolah, cikgu dengan AKP lah. Ini tidak melibatkan pelajar. Mungkin ada setengah-setengah benda melibatkan pelajar, nanti kita tengoklah macam mana benda itu kalau kita nak share kepada guru A sahaja, macam mana kita nak share kepada guru B sahaja, macam mana kalau kita nak share kepada pengetua guru besar saja, cikgu lain tak boleh nampak, tak boleh tengok kerana ia bersifat sulit. Contohnya surat layang, cikgu Ben tu selalu dapat surat layang. Tapi cikgu-cikgu lain tak dapat tengok. Pengetua dan guru besar saja dapat tengok benda-benda yang sulit. Kemudian kita bawah ni kolaborasi dengan pihak luar lah. Pihak luar pun kadang-kadang dia perlu juga tengok data nazir, SIP, SIC, apa lagi ada yang SS tu, SPA kalau zaman dulu. Sekarang ni sektor pembelajaran, unit akademik lah, unit HAM, unit disiplin, unit data, unit dadah, unit kantin, macam-macam unit. Okey. Okey, kita teruskan lagi kepada yang ini. Yang pertama, perlu ada tempat untuk menyimpan data ni. Okey, perlu ada tempat untuk menyimpan data. Hari itu KPM dah bagi email MOEDL tu sebagai salah satu tempat untuk cikgu berkolaborasi, bekerja, menyimpan data, mengakses data. Boleh guna. Tapi kita di eDidik pun kita membekalkan storage yang unlimited, yang percuma, yang ada pelbagai fungsi tambahan. Jadi kalau cikgu tanya saya nak guna email eDidik ke, gunalah email eDidik. Tapi kalau masih nak guna email yang bukan eDidik, tidak ada masalah. Cuma kalau eDidik ni kita mempunyai akses yang penuh. Kita ada admin dan support admin yang sentiasa memantau, yang sentiasa update, sentiasa mengemaskini, sentiasa lah. Tetapi email-email lain kita tidak tahu dan kita tidak kenal pun siapa admin-adminnya. Kalau contoh ke cikgu pakai email MOE, tiba-tiba nak tambah user, saya tak dapat bantu. Cikgu Ben pun tak dapat bantu. Kena kontak kementerian sana. Itu pun dia kata tunggu update di operasi 3 bulan sekali. Contohlah. Bukan kata benda itu tak boleh pakai ataupun tak bagus. Tapi dia ada kekangan-kekangannya. Kemudian, sediakan nama guru, IC guru, email guru. Okey, bagi sekolah-sekolah yang sudah ada ataupun yang nak mohon email eDidik, saya akan bagi dia punya pautan ya. Okey. Cikgu pergi kepada grup Telegram ERPS, okey. Grup Telegram ERPS. Okey. Grup Telegram sini. Cikgu join ambil bahan yang saya akan share dekat sini. Ada orang ke? Senyap je tu. Ada. Ada. Oh, cikgu Sadli balas dah. Ben lambatnya hot. Memantau. Tuan Haji memantau. Okey. Join grup ERPS tu untuk ambil bahan. Cikgu ambil je. Simpan. Mana tahu nanti ada peluang sembang-sembang dekat kedai kopi, ada orang tanya, ambil, share. Benda itu percuma. Sebarkan. Sebarkan kepada semua sekolah-sekolah, semua guru-guru. Mungkin hari ni dia tak pakai. Esok dia tak pakai. Lusa dia tak pakai. Tahun depan baru dia dapat hidayah nak pakai. Jadi bahan tu sudah ada dengan dia. Mungkin hari ni cikgu dengar, cikgu tak minat pun apa benda ni. Tiba-tiba cikgu dapat hidayah baru nak pakai. Masa itulah baru tercari-cari. Benda-benda yang baik ini kita simpan. Ada masa nanti kita nak pakai, kita tidak perlu tercari-cari lagi dah. Okey, di dalam grup ERPS eDidik ni.
Okey, dekat sini saya ada share ini. Permohonan email e-didik ni. Okey, cikgu ambil ni, ini dalam bentuk Excel saja, Excel biasa saja. Cikgu klik je kat situ. Okey, untuk mohon ini cikgu isi maklumat dalam ni. Isi maklumat dalam ni, type nama guru, nama penuh, ni. Ini contoh saja ni. Mat, asalnya tak share screen. Share. Cikgu tekan dekat penyelamat bumi presenting tu. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Dah nampak cikgu? Jangan cari saya memang saya tak tunjuk muka saya. Cari skrin je. Malam tadi ada orang cakap saya handsome, macam mana tak tahu. Dia boleh tengok saya. Dah nampak dah, terima kasih. Okey ya. Ini borang untuk apply email e-didik secara kelompok. Kelompok ni maksudnya semua guru dan AKP untuk sekolah tu lah. Buat email yang seragam. Ada yang kata sudah ada email MOE, buat apa nak apply email e-didik lagi? Saya kata, jawapan saya, sekarang ni orang nak banyak. Kalau cikgu rasa cukup dengan satu, tak payah apply. Kita bangga kalau kita ada 2 kereta, 3 kereta. Tak pakai pun tak apa. Ambil je kereta orang nak bagi free kan. Tapi kalau kata tiba-tiba satu kereta itu pancit, cikgu ada kereta yang kedua. Kalau cikgu hanya ada satu kereta, tiba-tiba kereta tu tak boleh start, naik basikal lah cikgu jawabnya. So benda yang kita bagi ni free, ambil je. Mungkin hari ni tak pakai. Mana tahu esok lusa cikgu nak pakai. Type je nama, lepas tu type kod sekolah, IC. IC ni sebenarnya untuk kegunaan ERPS je. Kalau nak mohon email ni, kita tak perlu pun maklumat IC ni. Okay. Lepas tu, email-email yang cikgu nak lah. Bagi nama email yang cikgu-cikgu tu suka. Kalau cikgu tu nama Nur Azlina, letaklah Lin. Kalau cikgu tu nama Nur Raihan, letaklah Raihan. Lepas tu letak kod di belakangnya. Kalau tak letak kod nanti, nama-nama ini banyak dalam Malaysia ni. Ada beribu-ribu, berjuta-juta. Semua nak nama yang sama. Contoh Siti Nurhaliza. Dekat Malaysia ada 1.8 juta Siti Nurhaliza. Kalau semua nak Siti Nurhaliza, tak dapat lah. Kecuali letak sini Siti Nurhaliza 1, Siti Nurhaliza 2, Siti Nurhaliza 3, 4, 5, 6, 7. Baru boleh akses. Sebab email ni dia eksklusif. Dia macam nombor pelik kereta. Dalam Malaysia ni hanya ada satu saja nombor pelik tu. Kalau nak, kena beli dengan harga yang cukup mahal lah. Jadi ini untuk permohonan email. Kita akan bagi password yang kekal, yang sementara ni. Lepas tu boleh tukar sendiri. Isi je yang ni, nama sekolah ni. Siapa yang nak mohon, hantar dengan saya. InsyaAllah, kadang-kadang tak lama. Dalam masa 1 hari, kalau tak sibuk, kita boleh terus aktifkan permohonan cikgu-cikgu ni lah. Nak berapa? Sekolah cikgu biasanya ada sampai 60, 80, 100, 130. Okay. Jadi jangan tanya cikgu-cikgu nak nama apa, kita sendiri yang bagi. Kalau nak tanya seorang-seorang ni sebulan pun tak habis. Lambat cikgu-cikgu nak bagi maklumat. Okey, ini yang pertama iaitu mohon email. Sudah isi tu, send balik dekat saya. Borang ni ada dekat sini. Ada dekat grup ERPS ni. Okey. Kemudian sediakan nama guru. Okey, sudah. Dalam borang tadi, kalau cikgu dah ada, simpan je elok-elok. Kemudian membuat kerangka ataupun folder induk sekolah. Malam tadi saya dah tunjuk. Tapi ada yang mesej saya bila? Petang tadi lah. Dia terlepas, dia tak berapa nak faham. Jadi saya tunjuk sikit lagi dah. Saya tunjuk sikit lagi macam mana kita nak buat kerangka folder induk sekolah menggunakan kaedah Google Drive ni. Jadi pergi kepada cikgu punya Google Drive ataupun email cikgu, email-email yang ada Google lah. Saya biasa guna yang ni lah untuk latihan ni. Okey, buka je cikgu punya email Google Drive. Okey. Pergi kepada butang waveform ni, Google App ni. Pergi kepada Google Drive. Okey. Saya buat ni yang saya pakai semalam ni. Okey. Okey, kalau cikgu dah pernah pakai Google Drive cikgu, adalah isi-isi dan bahan-bahan dalam ni. Saya ni guna untuk latihan aja, masih kosong lah. Okey. So kita guna menu ini saja. Menu ini saja, banyak menu ni macam-macam, tapi yang lain-lain tu kita belajar kemudian lah. Okey, kita belajar benda-benda yang basic saja dulu. Kita nak membina folder
ataupun kalau dalam nota itu kita panggil kerangka. Okey, pergi kepada new, klik dekat folder tu, klik dekat folder, bagilah nama kepada sistem yang kita nak bina tu. Rumah yang kita nak bina tu. Katakan sekolah kita nama dia SK Batu 3. Jadi kita buat sekolah kita nama-nama ataupun kalau ada singkatan buatlah singkatan. Kalau tak ada type je nama sekolah SK Batu 3. Kalau sekolah itu kadang-kadang dia ada singkatannya. Kalau contoh sekolah Dr. Sagad SK Wakam Pelam, singkatan dia Sekalam. Ini adalah induk dia. Induk dia. Jadi di dalam induk ni kita bina lagi sub-sub folder. Sub-sub folder kalau kita ikut kaedah Dr. Sagar, dia bagi subfolder itu mengikut bidang-bidang yang ada di sekolah dalam SKPMG itu. Contohnya EHAM. Contohnya EHAM. Yang paling besar dulu E-Takbir ataupun E-Kuri. EHAM pun ada tapi bidang nombor 2, nombor 3 lah. Okey. Kemudian EHAM. E-Koko. Contoh, cukuplah 3 biji tu. Yang lain-lain lagi yang kegunaan pentadbiran, E-Tadbir. Nak simpan surat masuk, surat keluar, cikgu cuti, cikgu pindah, cikgu pencen. Borang-borang berkaitan dengan CRK dan sebagainya lah. Okey. Ini dalam folder kita. Ini folder induk. Dalam folder induk ini ada lagi sub-sub folder. Kemudian kita pergi kepada e-Kuri. Misal kata dalam e-Kuri ini biasanya dipegang oleh SU Kuri lah. Ataupun PK Pentadbiran dan Akademik. Di dalam Kuri dekat sekolah biasanya kita ada beberapa lagi bidang lah. Misalnya panitia. Ataupun kalau sekolah menengah dia ada bidang bahasa. Contoh saja ni. Bahasa. Lepas tu kemanusiaan. Sekolah rendah dia ada panitia aja. Ada bidang juga cikgu Ben sekarang. Sekolah rendah. Teknik. And WOTEC. Teknik dan vocational dia panggil apa? WOTEC. Teknik dan vocational. Apa je lah. Ada apa lagi? Kita ada panitia. Kita ada pencerapan. Dan yang kita nak fokus, kita juga ada ERPS. Nama-nama ni terpulankan cikgu lah. Nak tulis nama apa pun. Nak letak nombor ke, nak letak kod ke. Boleh, tidak ada masalah. Okey, RPS. Jadi di dalam RPS ini apa yang kita perlu ada? Maklumat guru. Okey, maklumat guru. Lepas tu kita ada folder guru. Folder guru. Folder guru maksudnya file-file yang menyimpan cikgu punya RPS tu lah. Kalau zaman sebelum ini kita pakai buku ataupun kita pakai file. Dan kita perlu ada borang, hantar dan semak. Borang, hantar dan semak. Kalau kaedah tradisional dekat sekolah borang ini duduk kat pejabat. Cikgu hantar, kerani pun tik. Lepas tu pentadbir pun ambil borang tu, dia tengok dan dia tanda, lepas tu dia tik lagi. Borang hantar dan semak, folder guru, maklumat guru. Okey, setakat ini ada soalan? Belum lagi. Okey, ini membina kerangka. Ada soalan. Ini membina kerangka. Isinya mana nak ambil? Isinya duduk dekat cikgu masing-masing lah. Isinya duduk dekat cikgu masing-masing. Kalau cikgu nak ambil isi yang ada di sekolah saya, mana sama. Format-formatnya mungkin berbeza-beza. Minit mesyuarat sekolah cikgu dah ada logo, dah ada dia punya pattern dia, format dia. Sebab ada yang mesej, mana isinya saya nak. Mana boleh bagi isi tu, isi yang ada di sekolah masing-masing. Tetapi bidang-bidang ini sama lah. Mungkin borang-borang yang digunakan oleh sekolah dia tak sama. Sekolah tu dia ada apa? Ada head count, dia ada jawatan kuasa, dia ada carta. Nak buat apa carta organisasi sekolah orang? Cikgu-cikgu dah ada carta organisasi di sekolah cikgu. Gunalah yang itu. Sebab ada yang minta. Minta sebagai contoh boleh. Tetapi kalau nak guna tak boleh. Dan ada setengah-setengah benda tu dia sulit. Dia ada nombor kad penalan.
dia ada gambar-gambar yang handsome, takut ada yang terpandang cinta pertama. Jadi kita tak share lah benda-benda tu. Itu dianggap sulit untuk sekolah itu saja. Cikgu sudah ada. Bukannya dia tidak ada, cuma dia nak juga tengok yang orang punya. Ada benda kita boleh tunjuk, ada benda kita tak boleh tunjuk. Sebab kadang-kadang sensitif lah. Ada IC, ada cikgu-cikgu ni dia tak suka tunjuk gambar pun dia dah marah lah. Belum tunjuk IC dia lagi. Okey. Sekarang kita nak pergi terus kepada ERPS, Ikuri ni. ERPS ni. Borang hantar dan semak ni. Mana nak ambil? Kena buat sendiri ke? Yang ni tak payah buat sendiri. Kita dah buat. Cuma kita nak ajar cikgu cara nak copy saja. Begitu juga dengan folder guru. Folder guru ni semua kena buat sendiri ke? Tak perlu buat sendiri. Ada benda yang kita akan bagi dan ada benda cikgu kena buat lah. Maklumat guru ni nak minta juga. Maklumat cikgu ni dengan cikgu. Jangan minta pula maklumat cikgu ni dengan kita. Kita mana ada menyimpan maklumat guru. Maklumat sekolah saya ada. Dan maklumat saya boleh bagi. Tapi cikgu nak buat apa maklumat orang? Kita nak maklumat kita sendiri saja. Okey, sekarang kita pergi balik kepada Telegram ni. Telegram ERPS ni dekat pin message ni. Okey, dekat pin message ni kita ada bagi beberapa bahan untuk cikgu-cikgu khususnya bagi yang baru nak mula. Yang baru nak mula lah. Ataupun yang dah lama mula tapi tak tahu nak sedut bahan tu dekat mana. Pergi dekat grup ni, klik dekat pin message ni. Dekat sini kita simpan 2-3 link lah. Yang pertama, borang hantar dan semak 2021 bagi kumpulan B. Yang kedua, borang hantar dan semak bagi kumpulan A. Yang ketiga, folder guru. Folder guru ni untuk guru akademik. Yang keempat ini untuk guru bimbingan dan kaunseling. Boleh ambil dekat sini. 1, 2, 3, 4. Ini yang penting dulu. Yang bawah ni kemudian. Yang bawah ini dia template RPH. Template RPH untuk sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah agama ke, sekolah SJKC ke apa ke, SJKT ke, tingkatan 6 ke, dia ada dekat sini. Ini kemudian. Boleh ambil kemudian. Nak ambil sekarang pun boleh. Tapi sekarang ni, hari ni kita nak fokus yang ni dulu. Nak ikut dia punya step-step dulu. Terus nak buat RPH, borang hantar semak pun tak buat lagi. Takwim, kalender semua pun tak ada lagi. Jadi kita ambil yang ni dulu. Sebab yang ni kita hanya buat apabila buka sekolah nanti baru buat. Buka sekolah nanti baru ada rancangan mengajar. Sekarang ni tak mengajar lagi. Jadi kita set up dulu benda-benda ini. Jadi yang pertama, kita ambil ini dulu. Borang hantar dan semak. Borang hantar dan semak. Borang hantar dan semak. Kalau cikgu di kumpulan B, ambil B lah. Kalau cikgu di kumpulan A, ambil A. Jadi, kita nak copy yang ini masuk ke dalam kita punya induk ni. Kita nak copy yang tu, nak simpan ke dalam ni. Malam tadi saya dah tunjuk dah. Tapi ada juga yang request, tunjuk lagi pada malam ni. Saya tunjuk secara laju lah. Tapi taklah laju sangat. Sebagai ulangan kepada yang dah dengar dan sebagai benda baru bagi yang baru nak start. Cikgu yang dengar tu boleh perhati molek, nanti boleh pergi ajar orang lain pula. Kembangkan ilmu cikgu. Bagi tahu dekat sekolah cikgu ke, dekat daerah cikgu, siapa nak buat ERPS, jemput saya aja, free. Tak payah pergi jauh-jauh. Kembangkan ilmu kita yang kita ada ni. Bahan kita bagi percuma. Kalau cikgu sangkut-sangkut, kita boleh bantu lagi. Tak ada masalah. Tuan Haji Sadli, jurusan C ada tu. Tak lama lagi dapat jurusan B, jurusan A. Okey. Berbalik kepada sini. Cikgu copy yang ni dulu. Katakan kita nak copy ataupun nak salin borang hantar dan semak ini bagi kumpulan B. Cikgu copy ni. Select tu. Lepas tu copy ni. Copy. Pergi kepada cikgu punya Google Drive. Cikgu punya Google Drive ni yang comel loteng ni. Suci Murni Pergi dekat new tab. Cikgu type dekat atas tu gg/salin cepat. Okey. Dia akan keluar copy folder. Satu script google.com tu untuk cikgu salin
Copy folder. Ini bergantung kepada internet lah. Kita nak copy ni, internet sangat penting lah. Kalau internet cukup-cukup makan, tak payah buat semula. Lain kali, buang masa. Dia bergulung saja, dia tak jalan. Okey, jadi paste link yang kita copy tadi dekat sini. Okey, tengok dulu apa yang keluar ni. Kadang-kadang paste tu keluar benda lain. Akhirnya kita salin benda lain. Jadi kita nak salin borang hantar dan semak kumpulan B. Kalau ambil yang A, dia keluar A lah. Tekan next. Lepas tu tekan next lagi. Ambil root of my drive yang tengah ni. Klik yang tengah tu. Tekan next. Lepas tu dia keluar gini. Tekan copy folder. Tekan copy folder. Okay, dia copy lagi sekali. Bila keluar gini, tekan copy lock. Tekan copy lock. Dia akan keluar copy lock dalam bentuk Excel gini. Tunggu dia working dulu. Ni working ni. Dia working ni. Sampai butang working tu jadi hijau. Hijau dah. Kejap. Okay. Bila dah complete, pangkah dah. Close. Pangkah. Pangkah. Tengok dia sudah masuk dah dekat sini. Ini yang kita copy tadi. Kita copy daripada Telegram ni. Kan ajaib tu. Kita copy daripada Telegram saja. Pindahkan masuk ke dalam kita punya email. Google Drive kita. Ini cara nak mengopi. Bukan download, upload. Bukannya download, upload. Ini cara copy kaedah salin cepat. Sekarang ni dia ada dua yang baru. Yang batu tiga ni yang kita buat tadi. Sekarang kita ada copy ni, folder dan juga file Google Form ni. Okay, ada ni. Kita rename file ni kepada nama baru. Buang copy off ni. Letak hantar ERPS SK Batu 3. Batu 3 ke Cikgu Ben? Batu 3. Batu 3. Bukan Batu 6. Abang Mat. Jadinya, maksudnya dekat sini kita pakai yang dekat luar ni. Pakai file ungu kat luar kan? Ya, betul. Jangan pakai file ungu dalam copy of hantar ni. Okey, betul. Okey, bila kita dah rename tu, siap satu langkah tu. Kemudian kita rename folder ni. Rename folder ni. Hantar dan semak ERPS SK Batu 3. SK Batu 3. Rename je dulu. Ikut je langkah-langkah yang saya bagi ni. Jangan duk kelang kabut. Pelan-pelan. Kalau cikgu terlalu advance, cikgu akan jadi pening nanti. Kalau cikgu dah pakar, tak ada masalah. Saya pun nak belajar juga. Saya ikut kaedah yang selemah-lemah iman lah. Kita pun bukannya pakar IT. Cuma kita minat dan nak belajar je. Kemudian klik kat sini. Hantar semak ERPS Batu 3 yang ada kat sini. Dia dalam ni dia ada 3 lagi. Dia ada 3 lagi. Kita tak pakai semua ni. Kita tak pakai semua. Jadi yang atas sekali copy folder lock ni kita right click. Kita remove dia. Buang. Kita buang. Move. Buang. Kemudian semak ERPS ni kita pakai. Hantar ERPS ni kita tak pakai. Sebab kita sudah ada yang ni. Kita nak pakai yang ni. Yang dalam tu kita tak pakai. Okey, jadi yang hantar ni kita buang dia. Remove. Oh, Abang Mat. Jadi dekat sini cikgu pastikan gunakan yang dekat luar tu. Jangan guna yang dalam ni Okey, guna yang luar. Yang luar. Satu dalam, satu luar. Satu dalam, satu luar. Ingat, yang luar ialah hantar. Hantar ni dia memang duduk luar. Dia memang duduk kat luar pun. Hantar ni memang duduk kat luar. Yang duduk kat dalam ni, dia ada hantar dan ada semak. Tapi kita tak pakai yang dalam ni. Kita pakai yang semak saja yang dalam ni. Okey, biar tinggal satu saja, yang hijau ni. Jadi, hijau dalam, purple luar. Hijau dalam, purple-nya di luar. Sekarang ni kita nak pindahkan yang purple ni masuk ke dalam ni. Guna kaedah drag ni pun boleh ataupun guna kaedah move pun boleh. Move tu. Move tu. Kita buat masuk dalam tu. Okay, move sana. Okay, sekarang ni
Dua borang itu ada dekat sini. Kalau nak bagi nama sama, rename je lah. Hantar ERPS SK Batu 3. Jadi dua borang ni sudah ada. Kita tak buka lagi dalam tu. Isi maklumat yang dalam tu kena cek, kena semak jugalah. Sekarang ni macam mana cara kita nak menyemak, kita nak mengetes bahawa proses kita kopi telah berjaya dan dua-dua borang ini boleh digunakan sebelum kita pergi lebih jauh lagi. Kan kita buka borang semak ERPS yang kita dah kopi tadi, buka dulu tengok rupa dia. Macam mana rupa dia? Ada rupa macam band ke, ada rupa macam saya. Kita buka je, just klik saja. Ini rupa dia. Bagi yang tak pernah tengok lah. Bagi yang dah pernah tengok, biasalah. Okay, ini rupa dia. Ini rupa borang yang kita dah kopi tadi. Nama dia borang semak. Jadi dalam ni dia ada beberapa maklumat yang cikgu boleh edit, yang cikgu boleh ubah, dan ada beberapa benda yang cikgu tak boleh ubah lah. Borang-borang ini dia dipenuhi dengan formula. Ada formula, tapi kita tak nampak formula dia duduk kat mana kerana disembunyikan untuk mengelakkan cikgu-cikgu terdidik, terbuang formula menyebabkan borang ini rosak. Ini adalah borang kita panggil apa? Cikgu Ben? Google Sheet. Borang Google Sheet saja. Dia ada semak ERPS, semak guru dan timestamp dia dekat sini. Ini timestamp dia. Semak guru dan semak ERPS. Jadi borang ni boleh diedit. Antara langkah penting yang cikgu dah copy untuk edit borang ini ialah buang semua maklumat-maklumat yang tidak ada kaitan. Contohnya nama Cikgu Zairi ada kat sini, nama saya ada, nama Saga, nama Ben, nama Liana ada. Ini contoh. Kita tak pakailah nama-nama ni. Ini contoh. Jadi cikgu buang ini. Cara nak buang je, select saja tu. Sampai ke bawah. Buang dia. Delete. IC pun IC contoh saja tu. Buang dia. Buang dia. Okey, buang dia. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita nak mengedit borang ini, kita test dulu. Kita test dulu. Tengok bila kita buang nama, buang IC, dalam ni pun dia automatik hilang. Hilang. Bila kita nak guna borang ni, kita test dulu. Test dulu. Kan kita dah edit siap-siap, letak nama, letak logo, tiba-tiba tak boleh pakai, rosak. Lepas tu marah pula. Kenapa saya buat borang ni tak jadi? Penat-penat saya edit. Berjam-jam depan komputer. Lah tak boleh pakai. Kita test dulu borang ni. Cara nak mengetes, kita buang yang lain tu, kita letaklah nama kita sikit. Bagi handsome sikit. Nama kita handsome. Type huruf besar. Handsome. Okey, cuba seorang bagi nombor IC dekat saya. Buka mikrofon. SK Senawang. Kalau saya bagi IC saya, nanti tak syok lah. Bagi IC cikgu. Kita nak test. IC betul ke, IC tak betul ke. Bagi nombor je. Ada ke tak ada? Seorang respon. 22222. Banyak pun. 334444. Langgar mati. Lagi baru beranak tu. Betul kan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langgar mati. Betul je kau. 222222 33 4444. Okey, macam kena je suara tu. Kena. Okey, katakan ini nombor yang kita dah masuk. Letaklah 2-3 nama. Mari. Macam formula handsome itu. 3. Berapa biji tu? Okey, ni 4. Yang ni tak boleh ada tanda sempang-sempang. Direct je. Letak direct je. Bila type je IC, sini dia detect terus. Tak hantar. Banyak kali mati ni. Okey, biar je situ. Kita pergi dekat borang hantar kita ni.
Pergi dekat borang hantar, buka borang hantar ni. Tadi ada seorang cikgu mesej dengan saya, dia kata kenapa dekat sini tak boleh type? Sini borang untuk edit, bukan borang untuk hantar, bukan borang untuk submit lagi. Kalau tekan dekat sini, silap air bulan boleh rosak, dia jahanam. Okay, pergi ke sini, preview. Pergi ke sini, preview, klik preview tu. Biarlah logo-logo ni. Ini kemudian. Kita nak test dulu borang tu boleh guna tidak. Borang ni dengan borang ni boleh guna tidak. Jadi ke tidak kita copy tadi. Takut ada formula-formula yang hilang diganggu oleh makhluk halus. Okey, jadi type balik IC kita ni. Contoh ambil yang band punya 4444 ni. Jadi masukkan dekat situ dan pilih minggu penghantaran. Minggu penghantaran ni kita dah buat siap-siap. Kalau tak nak buat drop down ni, nak buat kosong, boleh juga. Tapi pastikan dia dalam nombor 1, 2, 3, 4. Bukannya tulis SATU LIMA. Buat gitu dia tak jadi. Dia kena guna nombor. Dia telah decoding oleh Cikgu Zairi ni hanya menggunakan nombor. Kemudian submit. Pergi check balik. Jadi ke tak jadi? Kalau jadi, kita pakai. Kalau tak jadi, kita buat semula. Nampaknya menjadi. Menjadi. So, borang ini sudah boleh digunakan. Sudah diluluskan oleh pembendaraan. Nak test satu lagi. Ambil yang bawah ni pula. Ambil yang bawah ni pula. Takut atas je jadi. Bawah tak jadi. Letak nama sini Haji Sadli. Orang pangkat besar-besar, grade besar-besar, dia duduk kat bawah. Ini IC Haji Sadli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, contoh. Bila kita letak IC, terus dia kata Haji Sadli tak pernah hantar ni. Tak pernah hantar Haji Sadli. Okey. Copy yang ni. Copy pun type kan. Cikgu-cikgu dia dah tahu dah IC dia. Pergi pada borang ni. Kita nak submit lagi sekali. Nak test dulu. Masukkan nombor IC. Pilih minggu yang ke-8. Contoh. Cukup ke tidak ni? Tak cukup ni. Tak cukup 2. Tak cukup 2. Tu betul. Dah hantar dah. Sebab tadi dah submit tadi. Ya. IC nombor tak cukup. Nak cukup lah. So borang ini dah boleh guna. Dah boleh guna. Kita edit borang ini. Kita edit borang ini. Langkah nak mengedit dia. Yang pertama pergi dekat timestamp ni. Buang semua benda-benda yang ada dekat sini. Boleh delete. Ataupun boleh delete tu ataupun buang. Sama. Kita nak buang. Yang kita dah test-test tu kita buang. Kemudian dekat sini semak guru ni tak ada apa. Ini bila kita masuk data baru dia keluar. Kita nak cek cikgu tu hantar tak hantar minggu ni hantar berapa kali. Ini kemudian bila dah siap baru dia ada. Kemudian okey, yang ini boleh perbetulkan, masukkan nama-nama yang betul. Bilangan ini 1 2 3 saja. 1 2 3. Nombor kad pengenalan guru, letakkan susun elok-elok. Nama guru susun elok-elok. Nak ikut jawatan ni pun boleh. Kalau sekolah tu besar, boleh buat mengikut grup. Okey. Kumpulan A duduk atas. Kumpulan B duduk bawah. Kumpulan C duduk bawah lagi. Guna satu borang saja untuk satu sekolah. Jadi senang. Jangan pakai banyak borang. Ataupun buat borang ni ikut bidang. Bidang bahasa pakai satu borang. Bidang kemanusiaan pakai satu borang. Jadi dia jadi tidak one center lah. Guna satu borang je. Kerana borang ini boleh masuk sampai 217 orang guru dalam satu sekolah. Kalau ada lebih pada tu, kita boleh tambah lagi. Sampai berapa lagi, boleh tambah. Tidak ada masalah. Tapi cakap ni, kita buat sampai 200 lah. Kalau ada lebih 200 guru tu, memang besar lah sekolah tu. Okey. Kemudian, masukkan. Katakan sekolah cikgu ada 20 guru. Sampai 20 je. Yang selebih ni, boleh hide dia. Jangan delete. Kalau delete nanti, takut nak tambah cikgu, tak ada ruang, dah hide je. Tekan hide. Jadi dia fix lah dekat situ. Senang nak tengok. Tak payah nak scroll turun ke bawah dah. Okey, masukkan nombor kad pengenalan, masukkan nama guru.
bahagian ni minggu ni kita dah set. Dah set tarikh. Tapi kalau tarikh ni tak berkenan, cikgu kata sekolah saya lain, tukar je lah. Tarikh ni boleh tukar. Klik je mana-mana tarikh yang nak. Kemudian yang ni 6 Januari ni dah automatik. Okey, biasanya di kumpulan A ataupun kumpulan B tu dia dah set lah. Kalau kumpulan B ni sekolah sampai hari Jumaat, jadi hantar pada setiap hari Jumaat. Petang ke malam ke. Kalau tak nak hari Jumaat, hantar hari Sabtu. Tak nak hari Sabtu, hantar hari Ahad. Suka hati lah. Ini boleh diedit je. Type je. Pada setiap hari apa? Ahad. Sebelum buka sekolah minggu depan, hari Isnin, hantar. Contoh. Kemudian, ni logo rimau ni boleh je pakai. Kalau tak nak, buang je. Ini nama sekolah ni boleh edit. Klik je dekat situ. Ni kat atas ni. Type. Ubah kat atas tu. SK Batu 3. SK Batu 3. Contoh. Ini logo sekolah. Ini logo transformasi. 2025 semua transformasi dah. Kemudian yang kotak-kotak hijau kuning atas ni. Ini adalah pembahagian untuk penyemak. Kalau sekolah cikgu tu seorang je semak, tak pakai ni. Tapi kalau kat sekolah cikgu tu ada 3-4 penyemak, nak tandakan dia punya coding-codingnya sebagai lambang, boleh guna ni. Contoh dekat sini, okey, yang warna kuning ni disemak oleh pengetua. Kalau dia sebagai lah, kalau tak sebagai, berselang-seli. Yang warna biru ni, hijau ni, disemak oleh PKP contoh. Letaklah nama saya sini bagi dia glamour sikit. Contoh. Oh, nama dia ada kat borang. Contoh. Nama pengetua tak payah, tulis pengetua aja. Okey. Kalau tak nak ni, buang. Hati-hati nak buang, jangan buang semua. Select situ, delete je, bagilah dia warna putih. Ini minimize, merge aja ni. Hilang lah. Ini pun boleh buang kalau tak nak. Okey, ini kotak ni. Minimize saja. Tak nak buang pun tak apa, dia tak mengganggu pun. Tak berat pun telefon cikgu, biar je di situ. Yang tarikh masa semak ni, ini pun buang. Ini yang kita test. Ini untuk kegunaan menyemak nanti. Ini untuk kegunaan menyemak je nanti. Ni buang. Buang habis lah nanti. Okey. So, siap untuk yang pertama ni. Untuk kita edit. Apa lagi nak diedit? Itu ajalah. Tak payah edit banyak-banyak. Kan rosak pula. Belakang ni tak ada apa. Rumusan je. Dah masukkan nombor IC siap-siap. Cantiklah dia nanti. Kemudian kita pergi pula kepada borang ni. Cara nak mengedit borang ni. Ini header dia. Header dia tu tukar. Ambil kacang ke, ambil buku ke. Kalau nak buat sendiri, buat sendiri. Kalau tak nak, buang habis. Tak payah pakai header pun tak apa. Tak wajib pun. Kemudian hantar ERPS ni. Okey. Kod sekolah ni tukar. Hantar pada setiap hari Jumaat. Kalau nak tulis hari lain, type je. Ini sekadar kita nak bagi arahan pada cikgu-cikgu je. Nak hantar pukul berapa? 8 malam ke, 8 pagi ke, 3 pagi ke, tu pulang lah. Okey. Ini logo ni kalau tak nak, buang je. Delete je. Kalau nak, tukar. Ini yang sangat penting dan sensitif iaitu minggu dan juga nombor IC. Yang ni jangan diubah apa-apa sebab dia ada formula dekat situ. Begitu juga dengan minggu ni. Kalau tak nak tu boleh buat kaedah short. Boleh juga. Kaedah short answer. Tapi dia kena type nanti 1. Dia kena type 1. Submit. Yang saya tunjuk tadi kaedah drop down. Drop down tadi dia select. Dah siap-siap dah. Dia tak payah type lah. Yang ni dia kena type. Tapi type ni kena masukkan nombor. Kalau dia type 1, dia submit tak menjadi. Itu saja untuk kita edit borang hantar ni. Borang semak ini, borang hantar ini. Okey. Siap macam tu. Sekarang kita nak Muhammad. Sebelum tu. Dekat semak ERPS tu ada cikgu tanya, tarikh ping tu kalau ubah sehari ke depan auto formula tak?
Auto dah ni. Auto. Auto dah. Kita buat ni seminggu. Ubah depan nanti, yang belakang ni dia tarik kan. Kalau dia tak jadi, cikgu ubah sendiri ya. Boleh je tarik sini. Ni dia ada formula. Ini tak ada kesalahan. Tanpa tujuh dah. Ada formula. Ada formula. Okay. Lagi satu Muhammad penyemak tu bergilir-gilir ikut kumpulan. Kod warna penyemak tu kena tukar tak? Kod penyemak yang atas saya tu. Fungsi tu kod warna tadi tu Muhammad. Kod warna ni sebagai tanda je. Sebagai tanda kepada kumpulan kuning ni disemak oleh orang kuning. Kumpulan biru ni disemak oleh orang biru. Kalau tak nak pakai color, tak payah ya. Buang je, tidak wajib pun. Cikgu-cikgu ataupun penyemak tu dia dah tahu dah. Oh minggu ni dia semak. Dia buka laporan ni. Minggu depan dia tak semak. Dia tak payah buka lah. Itu kalau sistem gilir. Ini sistem bagi. Yang tanda-tanda ni sistem bagi. Maksudnya ada sekolah yang dia bagi satu minggu tu 4 orang semak. Minggu depan pun 4 orang. Minggu depan pun 4 orang. Ada sekolah dia gilir. Minggu ni mu semak. Minggu depan mu semak. Minggu depan mu semak lagi. Gitu. So maksudnya kita ikut apa? Ikut warna lah kan? Tak kira tengok yang lain dah. Betul. Nak bagi cantik je. Tak wajib pun. Tapi kadang-kadang sekolah kecil 20 orang, seorang je semak lah. Dia buat gilir-gilir lah. Pandai-pandai tu. Itu bergantung pada sekolah lah. Okay. Soalan semua dijawab Muhammad. Mantap. Okey, sudah ada 2 borang ni. Kita nak buat link. Macam mana cikgu nak hantar? Macam mana pentadbir nak menyemak? Okey, sekarang 2 borang ini dia sangat sensitif. Kita jangan share sebarang kepada cikgu-cikgu. Silat-silat akhir bulan kita share, cikgu pergi merosakkan borang tu menyebabkan tak boleh guna. Dia ada cara yang betul macam mana kita nak bagi borang ini kepada cikgu dan kepada pentadbir. Yang pertama, borang hantar. Borang hantar ni kita nak bagi kepada semua orang. Kita nak bagi semua orang kerana semua orang akan guna borang ini seminggu sekali. Macam mana kita nak bagi dia? Cara nak bagi dia, kita bagi link. Ataupun kita boleh buat QR code. Tapi cara nak mengambil link ataupun nak buat QR code tu bagaimana? Saya tunjuk di sini. Dengan molek. Cikgu-cikgu dah tahu dah, ulang je ni. Okey. Buka link ni, borang ni. Sekarang ni dalam Mood Edit. Kita tak nak guna Mood Edit ni. Kalau kita bagi link Mood Edit ni, cikgu pakai edit borang tu. Tak boleh nak hantar. Kenapa dia kata nak hantar macam mana ni? Ini borang tak boleh hantar. Ini borang edit. Atas ni kan dia tulis edit ni. Kita nak ambil borang hantar. Yang form ni. Yang ni, form ni. Jadi kita copy yang tu. Pergi kepada gg.gg. Ataupun bit.ly. Okey. Biasa guna 2 tu. Paste dekat sini. Paste dekat situ. Lepas tu customize. Buat satu perkataan yang mudah cikgu ingat. Contoh hantar. Besar ke hantar. ERPS. Kod sekolah. 2012. Contoh. Return. Jadi kita ambil link ni. Nak ambil penuh boleh. Biasanya orang ambil sampai situ je. Copy ni. Tembak dalam grup sekolah. Ataupun simpan kat mana-mana lah. Ni yang kita bagi. Bukan kita bagi borang yang panjang-panjang ataupun dalam bentuk copy folder tadi. Kita bagi ni je. Okey cikgu-cikgu sila hantar. Macam mana nak hantar? Klik dekat situ. Klik dekat situ. Masukkan nombor IC. Masukkan minggu. Submit. Selesai kerja dia. Itu borang hantar. Okey, borang hantar. Kemudian borang semak pula. Borang semak ini kita bagi kepada 2. Pertama kita bagi kepada cikgu dan yang kedua kita bagi kepada pentadbir. Kita bagi kepada cikgu untuk cikgu-cikgu tengok dia dah hantar ke belum ataupun dia dah berjaya hantar atau belum. Kepada pentadbir dia nak guna borang ini untuk dia menyemak. Jadi 2 kumpulan, 2 grup, 2 cara kita nak ambil link. Kepada cikgu nak tengok, kita bagi dalam bentuk view. Kepada pentadbir yang nak menyemak, kita bagi dalam bentuk edit. Tengok sini.
kita nak bagi pada cikgu dulu. Cikgu-cikgu dia dah hantar. Tapi dia akan tanya, saya dah hantar. Ada sampai tak? Penat kita nak mengecek. Hantar je tanya. Hantar je tanya. Mau cek sendiri. Macam mana cara nak cek sendiri? Kita ambil link ni. Right click. Get link. Get link. Setting sikit kat sini. Pergi bawah. Ambil anyone with the link. Klik kat situ. Lepas tu copy link. Copy link. Lepas tu done. Pergi pada gg.gg. Kalau nak buat pendek. Ini kalau nak buat panjang pun boleh. Buat pendek pun boleh. gg.gg. Salin cepat tu. Salin cepat pula dah. Total link ni. Paste dekat situ. Customize. Semak. ERPS 2012. Semak. Jadi kita ambil ni. Siapa nak semak, pergi kat sini. Tak payah duduk mesej-mesej lagi, serabut. Asyik PM admin je, mentang-mentang admin handsome. Semua orang nak PM. Lepas tu, tembok. Hantar sini, semak sini. Hantar sini, semak sini. Hantar sini, semak sini. Bila kita buka ni, dia hanya dalam bentuk view only. Tu. View only. Tikus tengok besi je. Tak boleh nak makan. Tak boleh edit. Dia klik. Tapi tak menjadi apa-apa pun. View only. Sebab dia nak tengok je. Bukannya dia nak guna. Bukannya dia nak type. Dia nak tengok saja. Jadi bila hantar dan submit, data dia akan terpapar dekat sini lah. Untuk dia tengok. Ataupun satu cara lagi. Kita boleh paste terus dekat borang hantar. Kita buka borang hantar ni. Kita pergi dekat setting. Pastikan dekat sini kita tidak tick sini lah. Kita open. Kalau semua pakai edit, tak ada masalah. Pergi dekat presentation. Okey, dekat sini ada pesanan penaja. Nak letak iklan. Terima kasih. Rekod anda telah disimpan. Sila hubungi admin jika ada sebarang pertanyaan. Untuk semak, tambah sikit lagi. Sila klik. Situ. Save. So, bila cikgu-cikgu hantar menggunakan link yang kita bagi dekat grup sekolah kita tadi. Klik dekat situ. Masukkan nombor kad pengenalan. Pastikan masuk nombor kenalan yang cukup, yang betul. Dan pastikan nombor kad pengenalan ini berdaftar dalam ni lah. Kalau nombor tu tak berdaftar, tak jadi apa. Kemudian masukkan minggu penghantaran. Kemudian submit. Terlebih pula nombor. Kemudian submit. Bawaan dah rosak dah. Okey, submit. Bila submit, dia akan bagi tahu terima kasih. Rekod anda telah disimpan. Sila hubungi admin jika ada sebarang pertanyaan. Untuk semak, sila klik terus kat sini. Jadi dia tak payah tercari-cari dah mana borang tu. Dia klik je situ. Tengok, saya dah hantar dah tadi minggu ketiga. Tepat. Kena tepat pada lubang dia. Borang ini sudah dimasukkan formula. Bahawa dia tak keluar error-error dah. Kalau borang lama tu, cikgu hantar 2 kali, dia akan keluar reference. Borang ini cikgu hantar 20 kali pun, dia hanya akan keluar sekali saja. Sudah dimurnikan borang ni. Sebab tu kita guna satu borang je. Dulu kita guna 2-3 jenis borang. Jadi kita nak ubah, tambah formula, nak edit, banyak kerja bila banyak borang. Jadi sekarang ni kita guna satu borang je. Yang borang yang ada dalam template nota Dr. Sagar tu kita tak pakai dah. Kita tak baiki, kita tak repair dah. Kita guna yang ni saja. Guna satu borang je. Yang ni kalau hantar 20 kali pun dia tak keluar reference dah. Borang lama dia keluar reference. Tapi kita dah ubah, dah baiki, kita guna yang ni saja. Kita tak share dah link untuk ambil borang yang lama. Guna borang yang baru. Kalau borang yang lama tu dia keluar reference. Jadi admin kena check sini, yang 2 kali hantar tu kena padam. Itu borang lama.
Jadi sekarang ni kita menggalakkan guna barang baru yang lebih canggih lagi, yang ada sheet yang tengah ni. Barang lama tak ada sheet yang tengah ni, yang baru ni dia ada sheet tengah ni. Dia boleh tengok status cikgu tu dia hantar berapa kali. Tapi ini view only, kita tak boleh tengok. Dan admin dia boleh tengok. Okey, admin dia boleh tengok. Ini dalam bentuk view only. Sebab kita nak tunjuk saja kepada cikgu. Dia tak boleh pergi ubah. Kalau dia boleh pergi ubah ni, habis data-data ni dia kucau. Sekarang kita nak tunjuk macam mana kita nak share kepada pentadbir pula. Kita nak share kepada pentadbir. Untuk pentadbir, dia nak edit, dia nak tanda. Dia nak edit, dia nak tanda. So kita kena bagi dia dalam mood edit. Borang semak ni. Dia boleh masuk dengan dua cara. Pertama, dia masuk melalui melalui email. Melalui email ni, email dia, bukan email admin. Boleh juga dia nak masuk melalui email admin pun. Kalau dia ada password, tidak ada masalah. Tapi kena hati-hatilah, jangan sampai merosakkan sistem ni. Admin kena ajar dia. Kalau dia tak reti kalau dia reti, dia pula yang ajar admin. Tak ada masalah tu. Okay, dia boleh masuk sini. Dia just klik saja. Ikuri, duduk kat luar lagi kan. Dia boleh klik je dekat sini. Dia terus buka secara edit. Okay, tetapi kita nak mempermudahkan lagi. Kita tak nak dia buka melalui situ. Kita nak dia buka melalui link saja. Cara dia, pergi dekat ERPS ni. Yang butang purple ni. Get link. Get link. Masih lagi klik dekat sini yang bawah. Tetapi dalam bentuk editor. Dalam bentuk editor. Dalam bentuk editor. Kepada guru-guru, kita bagi dalam bentuk viewer. Tengok. Kepada pentadbir yang nak menyemak, kita bagi dia dalam bentuk editor. Okay, editor. Kemudian, done. Buat shorten link lain lagi untuk pentadbir special. Sebab dia ni boleh edit. Yang cikgu tadi tak boleh edit. Pentadbir dia nak mengedit. Dia nak menyemak. Jadi tulis itu semak ERPS adbir. Ataupun apa-apa nama lah. Okay, bila dah siap tu, kita share ke sini. Mana-mana grup. Share. Jadi bila dia buka, dia akan boleh edit. Apa ni? Borang tadi ya. Borang tadi. Kalau tak nak buat link pendek, ambil jadi panjang tu pun boleh, tak ada masalah. Ambil di panjang. Okay. Ambil yang bawah ni, tunjuk lagi sekali. Ambil yang bawah ni, copy link ni. Kemudian bagi kepada pentadbir. Jangan bagi dalam grup sekolah. Nanti semua pakat buka pula. Bagi kepada pentadbir saja. Bila dia buka ni, okay, dia boleh edit. Dia boleh edit. Tidak ada butang view only lagi. Kerja dia nak tengok RPS cikgu dan dia nak tanda dekat sini. Ini kerja dia. Kerja pentadbir mudah ya. Tengok dan tanda, tengok dan tanda, tengok dan tanda, tengok dan tanda. Kadang-kadang tengok je, tak tanda pun. Kadang-kadang tengok pun tidak, tanda pun tidak. Itu pentadbir. Pentadbir yang malas. Okey, Cikgu Ben. Okey. Terasa sikit lah. Saya pun buat itu juga. Kalau dapat pentadbir macam Ben, tengok pun tidak, tanda pun tidak. Tak pun. Hujung tahun lah kalau Nazir datang. Nazir datang baru nak tanda. Okey. Kita bagi kerja sikit dekat pentadbir ya. Yang ni kemudian bahagian menyemak kita ajar kemudian. RPS pun tak ada lagi, tak nak semak macam mana tak boleh. Okey. Sekarang ni kita ajar cara nak ambil, cara nak buat shorten link, cara nak share saja. Takat ni. Terasa apa pula? Terasa lapar ada ni. Okey, settle bahagian semak dan hantar. Settle bahagian semak dan hantar. Mudah aja. Kita tak ajarlah macam mana nak buat borang tu. Kalau nak ajar tu masuk formula, seminggu pula cikgu pening. Dengan saya sekali pening. Okey.
Ini cara nak copy dan cara nak edit saja. Dan cara nak buat link dan cara nak guna. So, selesai bahagian itu. Okey, kita pakar ni. Dah tak pakai dah. So, pergi balik kepada kita punya Google Drive ni. Hantar dan semok kita ni dah berjaya. Dah berjaya. Jadi kita masuk dalam induk kita ni. Move to folder induk sekolah, masuk dalam e-query, masuk dalam ERPS. Okey, move sana. Okey, batu 3 ni, e-query, ERPS. Ni. Ini yang kita cuba-cuba tadi. Tak ada apa dalam tu, kosongnya buang je. Okey, sekarang ni yang ni sudah siap. Bagi color sikit supaya kita tahu. Ini dah siap dengan kacau dia. Dah siap. Sekarang kita nak pergi mana lagi Cikgu Ben? Folder guru. Folder guru. Okey, kita nak pergi kepada folder guru. Folder guru. Okey. Ni. Step nombor 5. Folder guru. Nampaknya tak bergerak step kita ni Cikgu Ben daripada malam tadi. Tambah satu. Ulang tak apa dah, ulang-ulang. Sebenarnya nombor 5 nombor 5. Hari ni kita sampai nombor 5 lah. Okey, nombor 5. Setup tu. Setup folder guru. Okey, nombor 5 setup folder guru. Dekat sini sudah ada folder guru, folder je tapi tak ada isi. Folder saja, tak ada isi. Mana nak ambil tu? Mana nak ambil folder guru tu? Kalau dulu kita pergi Mydin, kita beli file. Ataupun kita pergi Percetakan Nasional, kita beli buku. Itulah folder gurunya. Tapi isi-isi dalam tu cikgu kena print, type, template, tulis tangan. Sekarang ni kita dah canggih dah. Kita tak payah pergi jauh-jauh untuk ambil folder guru. Cikgu pergi mana? Cikgu pergi kepada grup ERPS ni. Klik dekat pin message. Okey, yang atas ni borang hantar. Bawah ni kumpulan A, atas ni kumpulan B. Dekat bawah ni. Dekat bawah ni ada folder guru. Folder 1 hingga 18. Folder guru. Macam mana cara dia? Yang ni cara dia tak sama dah dengan cara yang atas ni. Atas ni cara lain. Bawah ni cara lain. Cara dia iaitu cikgu hanya klik saja dekat sini. Okey, klik je kat situ. Dia keluar gitu. Dekat sini guru 1. Cikgu download dia. Download. 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 Okey. Download. Download. Ini perlukan masa sikit dengan internet sikit lah. Bukan sikit lagi, banyak lah. Sebab dalam tu ada banyak file, banyak isi. Cikgu download dia. Sementara tu dah nak siap tu. Download. Ada soalan kan Cikgu Ben? Tak ada? Tak ada, dah jawab dah. Muhammad, tak boleh buat GG juga kah yang untuk guru ni? Boleh. Boleh jugalah. Dia ada dua cara. Satu copy, satu download. Tapi copy tu lambat. Download lagi cepat. Okey. Download lagi cepat. Okey. Kita drag dia pergi ke desktop. Okey, guru 1. Kita buat satu folder. Kita buat satu folder. Kita masukkan ni dalam tu. Kita buka folder tu. Kita perbanyakkan mengikut bilangan guru yang ada di sekolah. Sebab kalau kita buat secara gg.gg copy tu, kita boleh copy file tetapi folder tu kita tak boleh copy. Itu masalah dia. Dia jadi lambat. Kalau sekolah tu cikgu tak ramai, okey. Tapi kalau cikgu ramai, kaedah ni lebih cepat. Ini kita buat sekali je. Download ni lebih efisien lah kan? Lebih cepat. Jadi, katakan dekat sekolah cikgu ada berapa guru? Katakan ada 50 guru. Jadi, buat siap-siap 50 guru. Buat siap-siap 50 guru, just copy saja, lepas tu paste je. Paste je. Ni cepat. Sekejap je. Buat siap-siap 50 guru, 60 guru, copy dia.
Lepas tu rename dia. Bagi nama siap-siap tu secara offline ni. Nak buat secara online pun boleh juga. Kita pulanglah. Kalau nak letak nombor pun boleh. 01 Encik Ali. Bagi rename dia. 2 Abu. 3 Aminah. Buat sampai siap lah. Katakan dekat sekolah cikgu ada 20 guru, buatlah lebih sikit. 21 ke, 22 ke, kut-kut ada cikgu tambah. Jadi dalam folder Ali ni, cuba buka dululah. Tengok apa barang. Kan salah copy kan, benda lain pula keluar. Ini adalah folder-folder yang sudah tersedia ada di dalam itu. Contoh kalau kulit, kulit, saya ada letakkan satu contoh. Cover ERPS lah. Ada 3 keping, 4 keping tu. Kalau cikgu dah ada yang sendiri, pakai yang sendiri ya. Ini contoh saja. Kemudian maklumat am. Ini keliling-keliling ni. Keliling-keliling, kalau tak cukup tambah. Ada keliling-keliling yang baru lagi. Kemudian kalender. Kalender tahun 2020, 2021. Ini beberapa kalender yang saya dah letak ni. Yang penting yang ini ya. Cikgu Ben. Ini yang penting. Gaji ya. Okey. Gaji dan bonus. Gaji dan bonus. Kemudian yang lain-lain ni boleh buka dan cek sendirilah. Yang pentingnya kita nak guna yang ni nanti, rancangan pengajaran harian. Tapi yang ada dalam ni hanya contoh saja lah. Hanya contoh saja, nanti buang dia. Kalau folder kata 13 Muhammad folder 13. Okay. 13. Yang lain-lain ni nak tukar, nak tambah, nak edit, tukar nama tidak ada masalah. Seboleh-bolehnya yang nombor 13 ni kita dah standardkan dekat sini. Dia yang harian punya. Kalau tak cukup 18 nak tambah sampai 300-400 kat bawah pun terpulang kat cikgu lah. Jadi kalau katakan cikgu sudah ada takwim, sudah ada buku perancangan, sudah ada apa-apa yang nak di-share kepada guru-guru, masukkan siap-siap dulu dalam ni. Kadang-kadang sekolah tu dah siap dah takwim. Dia nak masukkan siap-siap. Masukkan sekarang. Sebelum kita perbanyakkan. Dia kerja lebih smart lah. Lebih smart. Maksudnya kita masukkan dalam folder Ali dulu, baru kita duplicate untuk yang lain. Kalau kita buat master dululah, buat master dulu. Buat master dulu. Kalau kita duplicate baru nak masuk satu-satu, boleh, tapi lambat. Itu kerja tak smart. Itu kerja cikgu Ben biasa macam itulah, last minute. Kita buat kerja secara sistematik dan bombastik. Okey. Bila dah kita copy kepada 20 guru, 30 guru semua tu, kita upload dia. Kita upload. Pergi kepada Batu Tiga tadi, pergi kepada Ikuri tu, pergi kepada ERPS yang kita dah buat ni, kita nak masukkan dalam ni. Kita nak masuk dalam ni. Cikgu boleh guna kaedah upload ataupun kaedah drag lah. Mana-mana lah. Sama aja. Okay. Kalau nak drag ni, buat kecil sikit dua gitu. Tarik je. Select sini. Lepas tu, pergi sini. Tarik dia. Masuk situ. Lepas tu, pergi Maiden. Balik Maiden, siap lah. Ini ambil masa. Ini ambil masa kadang-kadang sampai 20 minit, 30 minit. Bergantung kepada internet. Bergantung kepada isi yang ada di dalam tu. Kalau isinya besar, lambatlah. Tapi tak adalah sampai 3 hari, 4 hari. Ya ini boleh lah. Pergi masak Maggi ke, goreng nasi ke, berak kencing ke. Tinggal. Tapi pastikan laptop ada bateri, internet on. Kalau cikgu tinggal, laptop tu dah mampu, internet dah putus, datang sini tengok tak siap. Mengamuk pula nanti. Pastikan internet dengan bateri on, lepas tu boleh tinggal dia. Biar dia bekerja. Tapi sementara tu cikgu boleh juga nak buat kerja lain, tidak ada masalah. Nak edit-edit sikit dekat desktop ni, bagi cantik sikit. Jangan tutup yang tu dah. Biarkan dia bekerja. Biarkan dia bekerja. Yang ini biar dulu. Kalau dia dah upload semua nanti, kita boleh padam dia. Remove dia. Jangan berserabut banyak sangat dekat desktop ni. Biar clear kita punya desktop ni. Baru nampak comel sikit. Tidaklah berserabut. Okey. Sampai dia siap. Sampai dia siap. Sampai dia hijau semua. Sampai dia hijau semua. Jadi kita dah 10.30 ni. Rasanya kita berhenti sampai ke step yang ke-5 malam ni, Cikgu Ben. Banyak lagi step ni. 45 siri lagi. Jadi
Kita akan sambung lagi pada malam-malam berikutnya. Malam esok pada jam yang sama, sila join kita seperti biasa melalui Telegram EDD tu, dapatkan link kelas yang akan diberi oleh Cikgu Ben nanti. Okey, jadi Muhammad, rumusan daripada sini ni, yang pertama sekali, pastikan bila kita buat GG saling cepat tu, untuk borang hantar semak, ambil fail ungu yang di luar. Betul Muhammad Itu penting. Itu penting. Okey. Yang kedua, kita dah buat folder guru ni, pastikan kita setkan dulu master tu, kita bubuh lah. Hantam-hantam bubuh dalam tu, baru kita copy paste balik. Okey, dua benda yang kita belajar hari ni. Betul Cikgu Sadli. Okey, masa Cikgu Sadli. Cikgu saya dunia akhirat tu. Kalau guna kaedah make copy, boleh tak Muhammad? Lambat lah kan? Lambat sebab yalah kopi online ni nak senang bubuh dekat dengan desktop kita tu, copy paste. Terus je cepat. Okey, ada soalan lain Cikgu? Soalan Cikgu Sikin. Buat folder dari 17 guna email didik, sedia sudah apply. Sekolah nak bagi takbir nampak, lepas tu saya tak nak folder-folder dalam drive saya. Maka saya telefon dah ke sekolah. Ada cara tak? Next class. Ni guna email dia saya dah boleh. Soalan katakan sekarang ni saya nak buat folder 17 lagi 17 juga guna email didik saya. Okey, boleh tak ada masalah? Boleh tak ada masalah. Boleh lah ni aktiviti satu workspace tu Cikgu. Yang mana Cikgu? Workspace. Apa benda workspace tu? Ni ke? Tajuk satu yang mana? Oh, yang atas tu. Yang atas tu Cikgu boleh tengok dekat YouTube Cikgu. Ustaz D dah upload belum? Belum lagi. Tunggu Ustaz D update dulu lah. Sebab dah siap tu, dah bagi dekat dia. Okey Cikgu, link SPL saya nak bagi kejap SPL KTM macam biasa, SPL KTM SPL KTM tak ada lagi di pasaran. Okey. Jadi saya akan berikan dalam bentuk Google Form Cikgu dan juga link sijil. Link sijil hanya boleh diisi dengan menggunakan email editor. Okey. Sekejap Cikgu Saya off kejap message. Okey, saya biarkan sekejap link SPL KPM dan juga link sijil ni berjalan. Okey, sementara tu soalan. Cikgu editor tanya, ERPS guna Google Drive dan Google Classroom, yang mana senang handle? Nanti kita tengok dia punya perbezaan dia. Ada pro and kontra untuk dua-dua tu nanti. Ustaz Zuhaidi Muhammad? Dia senang kalau kita kuasai. Kalau kita kuasai senang. Contoh, saya bagi perbandingan gini. Satu kereta MyWay, satu lagi Proton Perdana. Cikgu tahu semua berkaitan dengan Proton Perdana, jadi mudah. Tapi kalau cikgu tak kuasai MyWay, cikgu anggap dia susah. Walaupun MyWay itu kecil. Betul. Kalau kita kuasai sistem tu, dia akan mudah lah bagi kita. Jadi seperti mana Cikgu Ben kata, ada perbezaannya, pro dan con dia. Ada orang suka Google Drive, macam bila dia dah pakai, dia dah try setahun dengan Google Drive, dia try setahun dengan GC, okey, dia buat perbandingan. Kami nak cakap yang mana lagi senang tu susah kan Muhammad kan? Sebab Muhammad lebih suka dengan Google Drive. Ada ramai yang suka dengan Google Drive, ada yang suka dengan GC. Nanti cikgu try lah mana satu yang cikgu rasa sesuai. Okay. Ada. Kita ada nanti kelas untuk ERPS melalui GC. Next class lah. Cuma DC ni kadang-kadang nantilah kita tengok dia punya perbezaan dia sikit. Sebab kita dia punya assignment tu kena schedule kan. Dia punya pengantaran kena schedule, kena set. Nantilah kita tengok dia punya beza dia tu. Okey cikgu, kalau ada soalan sekejap saya buka chat dulu. Jangan cakap terima kasih lagi cikgu. Kalau ada soalan cikgu nak tanya. Okey, jika tak ada, jangan lupa cikgu masuk ke dalam Telegram ERPH didik dan juga Telegram e-didik. Okey, cikgu saya percaya berhentikan stop recording.